Musrah pun ada pemanggil yang pertama di talian. Peminat nombor 1 KF Sukan, iaitu Encik Kamal Garnison. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar Encik Kamal? Waalaikumsalam, saudara. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, konnichiwa. Panas, panas tu cakap Jepun. Okey, Encik Kamal. Ya. Kali ini kita bincangkan mengenai peranan ISN dah di Sukan C. Jadi silakan soalan Encik Kamal. Ada dua soalan kepada saya nak tanya Pada Datuk dan juga Encik Fahmi. Datuk Ramlan. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, khabar baik. Okey, Datuk, saya nak tanya dua perkara Datuk. Datuk kata sebagai seorang atlet mereka mesti mempunyai kesedaran tentang apa yang sedang berlaku, apa yang mereka makan dan sebagainya. Tetapi dalam hal Lee Chong Wei, saya nak tanya Datuk, macam mana dia boleh mengambil satu bahan di luar kawalan ISN atau MSN? Kenapa ada orang daripada luar boleh memberi ubat itu kepada dia? Okey, satu. Yang kedua? Itu. Dan yang kedua, Datuk, ini pergi balik ke Olimpik yang semasa Lindan dengan Chong Wei bermain. Di set ketiga untuk Olimpik gold. Chong Wei sedang leading 19-17. Lindan memerlukan 4 mata untuk menjadi juara. Chong Wei hanya memerlukan 2 mata untuk menjadi juara. Tetapi Chong Wei gagal. Adakah kegagalan ini disebabkan kelemahan sport science atau kejurulatihan? Ini dua perkara saya nak tahu. Terima kasih Encik Kamal. Ya, Ini sama. betul-betul punya buat kajian ni. Okay, terima kasih. Tough question tu. So, kita jawab yang soalan kedua dulu. Oh, okey. Olimpiknya case Ya. lah. Okey. Kalau kita lihat, pada masa itu, kita kena faham bahawa Lee Chong Wei pun baru pulih daripada kecederaan. Dan pihak kami di ISN mengambil masa hanya 65 hari untuk memulangkan dia ke kancah pertandingan. Ya. Walhal kalau kecederaan seperti itu biasanya mengambil Tak masa boleh lah. lebih lama. Dan ramai orang yang komen pada masa itu dia tak akan naik kapal terbang pergi London lah. Lupa kan. Tapi kami ini, it's not our job to think a person can or make. We have to try. So we tried. Alhamdulillah, it all ended well. And for him to get to the final and not finish lebih bawah daripada dia punya pencapaian sebelum tu pada tahun 2008 memberi kita suatu kelegaan dan you know, we're very glad and happy. Dan bila masuk final, anything can happen. He was so close, but sometimes in dalam sukan ni, kita tak boleh fikir walaupun kita 2 mata, kita lebih dekat. Sebenarnya, kita tak boleh fikir kita 2 mata dekat. Kita kena play rally by rally, point by point. We cannot think too far ahead. Kita tak boleh regret apa yang telah berlaku sebelum tu. Tapi Dok, saya nak tambah. Apakah disebabkan itu keadaan psikologi ataupun fiziologi? Is performance mastery. Performance mastery. Performance mastery. Because at the end of the day, we are not separate human beings. We don't have a mental section, physical section. It's all integrated. Semuanya bersatu. Jadi how kita menggabungkan ni semua, itulah yang menjadi perkara yang pokok untuk semua atlet kita. Dan masalahnya sekarang ni untuk semua atlet masa kini, dia punya pendedahan pada sains sukan lambat. Kalau kita mendedahkan sains sukan ni pada peringkat awal, sebelum dia balik, umur dia 11, 12 tahun. Jadi semua aspek pemakanan, psikologi, soalan fizikal, jadi dia akan gabungkan semua ni ke dalam dia punya tactical dan technical supaya dia betul-betul dapat penguasaan prestasi dia dengan cukup seperti Lindan lah. Kita kena akui bahawa Lindan pada hari itu adalah seorang pemain yang mencapai sesuatu tahap prestasi lebih tinggi. Yeah. Walaupun kita tahu yang atlet kita tercedera. Dan dua-dua pada masa itu both are heroes. Because one is a champion, but the other one is a champion in another way. Dia champion kerana dia facing adversity dalam kesusahan dan cabaran yang hebat. Balik kepada soalan pertama tadi. Dia sebenarnya kadang-kadang ada banyak bahan-bahan yang diberi suplemen, kita kena uji, kena serah pada pihak ISN supaya kita dapat uji. Tetapi kadang-kadang malangnya bukan semua kita dapat tahu. Dan pada masa yang sama, the standing instructions dia, semua perkara yang diambil oleh atlet mesti daripada ISN. Dan kalau ada perkara-perkara baru yang ingin dibawa, kita kena bawa untuk diuji, untuk dianalisis biasanya di makmal di Pusat Anti-Doping USM. Jadi dalam hal ini perkara ini memang telah dilakukan. Walau bagaimanapun
kita tahu yang bahan ini diambil itu walaupun daripada keluarga dia dan sebagainya. Jadi perkara ni kita tahu sebelum ni sudah diuji dan dari dia punya nasib dia tak baik sebab dia punya kapsul tu telah tercemar oleh bahan sebelum ni. Jadi Salah satu kapsul ke? dia kadang-kadang satu batch tu saja. Perkara ni pernah berlaku pada atlet di Afrika Selatan. Satu je. Dia kadang-kadang all it takes is just one. Jadi kita kena imbas kembali, kita kena review dan kaji semula apa perkara ini. Bukan dari segi satu niat untuk menipu dan sebagainya, tetapi kita tak boleh lalai sebegitu rupa dan kita kena review kita punya proses. Kita kena tengok di mana ISN could have done better, di mana atlet could have done better, di mana everybody yang ada bertanggungjawab bersama ni could have done better. Jadi dengan cara itu saja boleh kita mengelakkan perkara ini daripada berlaku pada masa hadapan. That is all that we can do at the moment. Jadi saya rasa kalau kita semua mengambil berat, bukan saja ISN dan Adamas, tetapi pihak jurulatih mengambil berat dan berani berkata-kata pasal dia paling dekat dengan atlet. Betul. Okey. Kedua dengan pegawai pasukan, okey, dan pengurus dan sebagainya. Kita semua kena ada suatu pendekatan zero tolerance supaya kita ada suatu keperincian di dalam perhatian kita kepada semua tabiat atlet. Bukan saja dari segi anti-doping tetapi dari segi tabiat merokok, macam mana pola kehidupan dia, adakah kehidupan dia sesuai sebagai seorang atlet negara. Okey, baik. Saya harap jawapan Datuk itu memuaskan semua pihak, terutama pemanggil kita tadi, Encik Kamal Ganesan. Okey, itulah sebenarnya yang berlaku. Okey, Fahmi. Kalau berdasarkan kepada ujian doping lah yang dilakukan terhadap semua atlet, ada baki 11 sampel 11 sampel yang belum diperolehi, yang belum dilakukan. Okey, nampak gayanya hampir 100% ni atlet kita semua bebas daripada gejala pengambilan ubat-ubatan yang terlarang sempena termacam asuransi. Okey, kesukaran semasa proses itu untuk melakukan ujian doping terhadap semua atlet yang akan ke asuransi. Ada? Kesukaran tu lebih kepada, saya rasa, daripada segi logistik. Sebab satu, tak semua atlet base in Bukit Jalil. Sebab bila SEA Games, banyak sukan-sukan yang tak berada di dalam program will be involved. Maksudnya contohnya macam kata ada beberapa sukan yang mungkin kita tak pernah dengar pun sebelum ni, so akan terlibat lah. So satu daripada segi maknanya sukan-sukan yang kita jarang jumpa ni, they might not be training in KL itself. So macam mana nak dapatkan diorang dan sebagainya, sampel daripada diorang. Satu lagi ialah bila towards preparation dah sampai ke fasa-fasa akhir persediaan untuk SEA Games ni, banyak pasukan dia ambil keputusan untuk training dan buat friendly matches overseas. So maksudnya dia orang punya timing tu tak berapa, maknanya bagi dia orang dia orang akan training di overseas. So sebagai persediaan untuk sukan SEA, so maknanya bila tengok whereabouts, dia orang tak ada di Malaysia. So itu yang menyebabkan agak sukar untuk untuk kita ambil sampel lah. Macam salah satu daripada sukan yang daripada yang 11 sampel yang tak ada tu, memang atlet dia memang base dekat overseas. So tapi dia akan dibuat jugalah nanti. Dia akan dibuat juga. Untuk melengkapkan semuanya. The athlete will fly back. Dia akan fly straight to Singapore. So kita akan try make arrangement macam mana untuk make sure that there's 100% compliance daripada segi doping lah, anti-doping test.